16, Hantu Amah. Pada Ogos 1960, saya dipindahkan ke penjara Melaka untuk mengambil alih tugas pegawai di situ, iaitu seorang pegawai British. Penjara lama di Jalan Bandar Hilir ini dibina oleh British pada tahun 1860. Penjara itu sudah pun berusia 100 tahun ketika saya melaporkan diri untuk bertugas. Saya berasa bertuah kerana diberikan kepercayaan untuk menjadi pegawai Malaysia yang pertama menguruskan penjara itu yang selama ini ditadbir oleh pegawai British selama 100 tahun. Penjara itu terdiri daripada 2 buah bangunan. Blok A ialah bangunan 2 tingkat yang mempunyai 40 buah sel, 20 buah di tingkat bawah dan 20 buah lagi di tingkat atas. Blok B juga ialah bangunan 2 tingkat yang bersebelahan Blok A. Di tingkat bawah ada 4 buah dormitori, 2 buah di tingkat atas bersebelahan bilik gantung dan 2 baris sel bilik akhir yang setentang dengan bilik gantung. Terdapat sebuah dewan pengawal di antara 2 blok ini yang ada 2 buah pintu di sebelah kiri yang menghala ke taman dan bengkel jahit. Sebuah pintu di sebelah kanan pula menghala ke dapur dan sederet bengkel dan terdapat tangga untuk ke tingkat atas. Penjara yang dibina di atas bidang tanah seluas 2 ekar ini dikelilingi tembok sehingga 15 kaki. Di bahagian belakang penjara terdapat pintu pagar untuk membolehkan kenderaan keluar masuk. Di bahagian depan pula ada sebuah bangunan 2 tingkat yang menghadap Jalan Bandar Hilir dan ada pintu pagar utama. Jika seseorang masuk daripada pintu utama, maka pejabat pegawai yang berkuasa dan bilik pengawal akan terletak di sebelah kirinya. Manakala pejabat rekod, tabir dan sebuah stor terletak di bahagian kanannya. Setentang pintu utama dan di belakang tembok hadapan ialah kediaman pegawai yang berkuasa. Ada tangga yang dibina di sebelah kanan tembok hadapan. Juga ada tangga di belakang dapur yang menghala ke penjara. Ini hanya boleh digunakan oleh pegawai yang berkuasa. Kediaman pegawai yang berkuasa di tingkat atas yang setentang pintu pagar utama mempunyai 2 buah bilik tidur yang luas, bilik pembantu rumah, ruang makan, sebuah dapur dan 2 buah bilik air. Ruang tamu yang besar yang menjulur keluar melepasi tembok penjara dan menghadap jalan raya. Di bawah ruang tamu ini ada sebuah anjung yang menaungi ruang masuk penjara itu. Ia juga digunakan sebagai parkir kereta pegawai tersebut. Penjara yang berusia 100 tahun ini kelihatan menyeramkan baik daripada luar maupun daripada dalam. Sekiranya seseorang belum pernah menjejakkan kaki ke situ, pastinya dia akan berasa seram sejuk. Suasana di situ mudah membuatkan seseorang berasa hiba, takut dan merasakan seolah-olah ada mata yang sentiasa memperhatikannya. Memang wajar tempat seperti itu digeruni, terutama sekali apabila kita membayangkan makhluk gaib yang lazimnya suka berkeliaran di penjara lama seperti itu yang ditubuhkan 157 tahun yang lalu, di mana beratus-ratus nyawa telah melayang di tali gantung. Lepas penyerahan kuasa, ASP Gordon mengiringi saya menaiki tangga di luar anjung ke tempat kediaman saya. Ia membuka pintu depan dan saya mengikurinya masuk ke ruang tamu. Kediaman itu lengkap dengan perabot, tetapi seperti kebanyakan bangunan-bangunan kolonial yang lain, ia agak usang dan muram. Saya rasa kediaman itu terlalu besar untuk didiami oleh saya seorang diri. Badan saya ketika itu mula berasa seram sejuk apabila memikirkan makhluk-makhluk halus yang mungkin turut menumpang di situ. Saya terjegat di situ tanpa bersuara, memperhatikan perabot lama di ruang tamu yang diselaputi habuk, seakan-akan sudah lama tidak digunakan. Dada saya terasa sebab semasa saya meninjau ke arah semua bilik. Perabot kolonial yang sudah usang membuatkan suasana di rumah itu terasa semakin kelam dan suram. Gordon, dia memberitahu saya yang dia tidak tinggal di kediaman itu sejak dipindahkan bertugas di penjara itu beberapa tahun yang lalu kerana dia masih bujang. Sebaliknya, dia berkongsi menyewa rumah dengan kawan-kawannya di bandar. Namun dia tidak sebut pasal hantu ataupun makhluk-makhluk halus dan saya pula tidak berani bertanyakan hal itu kerana tidak sanggup mendengar perkara-perkara yang sebenarnya yang pernah berlaku di situ. Orang Melayu percaya jika rumah lama dibiarkan kosong,
syaitan dan jin akan menumpang tinggal di situ. Dan bagi penjara yang setua ini, tentu ada banyak roh orang yang mati di tali gantung yang berkeliaran di bilik akhir dan di bilik gantung. Saya berasa gerun memikirkan terpaksa hidup bersendirian di kediaman yang usang itu. Tapi saya tidak terdaya berbuat apa-apa kerana saya perlu tinggal di situ demi tugas yang saya pikul, memandangkan saya orang baru dan belum banyak lagi pengalaman yang saya timba. Dan oleh itu, sewajarnya saya mematuhi arahan pegawai atasan saya. Saya tinggal di rumah tumpangan selama 3 malam dan 3 hari seperti yang diperuntukkan kepada saya sebelum saya berpindah ke kediaman rasmi itu. Dan keesokan hari, saya mula menjalankan tugas. Setelah selesai meninjau seluruh bahagian penjara dengan ketua warden dan bertemu dengan semua kaki tangan, saya mengarahkan ketua warden membawa beberapa orang banduan untuk membersihkan kediaman saya sebelum saya berpindah ke situ. Mereka melakukan tugas dengan baik. Rumah itu bersih tetapi perlu disapu cat agar kelihatan lebih ceria dan sesuai untuk didiami. Tukang kayu pula telah membaiki tingkap dan pintu yang berkeriut. Dapur dibersihkan sepenuhnya dan dapur elektrik pula dibaiki. Tidak seorang pun kaki tangan saya memberitahu saya tentang penunggu rumah itu dan saya pula langsung tidak bertanya. Mungkin mereka tidak mahu saya berasa takut, walhal itu yang bermain di fikiran saya. Mungkin mereka tidak mahu saya berasa takut, walhal itu yang bermain di fikiran saya sejak beberapa hari kebelakangan ini. Dan saya sentiasa terfikir, sanggupkah saya tinggal seorang diri di rumah itu? Setelah menginap selama 3 hari di rumah tumpangan, maka sudah tiba masanya saya berpindah ke kediaman rasmi saya. Pada malam itu, saya menjemput imam masjid yang berhampiran dan beberapa orang kaki tangan saya ke majlis tahlil dan doa selamat. Selesai solat maghrib, kami pun menjamu selera. Pun begitu, saya belum cukup berani untuk tidur di rumah itu seorang diri. Oleh itu, saya meminta beberapa orang warden menemani saya sekurang-kurangnya selama 3 malam. Dan mereka bersetuju. Pada malam ketiga, saya memberanikan diri untuk tidur seorang diri di rumah itu. Saya teringat akan pesanan ayah agar menjadi orang yang berani dan jangan takut pada hantu dan syaitan, kerana mereka juga makhluk Allah yang sama-sama hidup di muka bumi ini. Mereka hanya boleh menakutkan kita tetapi tidak pun boleh mematikan kita. Pada malam itu, saya mengunci diri di bilik tidur utama, memasang lampu, kipas dan radio, berselimut dan selepas membaca ayat 3 kul, saya terus terlena. Malam itu, tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak pun saya ingini dan saya terjaga apabila jam loceng berbunyi pada pukul 6 pagi. Beberapa minggu pun telah berlalu tanpa berlaku apa-apa perkara pun yang luar biasa. Tapi pada suatu malam, saya tiba-tiba terjaga daripada tidur apabila terdengar pintu berkeriut. Saya menoleh ke arah jam loceng pukul 3 pagi. Kemudian saya terdengar bunyi garpu dan sudu berlaga-laga, bunyi cawan, bunyi piring dan bunyi pinggan yang disusun di atas meja makan. Saya menguatkan lagi bunyi radio, menutup kepala saya dengan bantal dan berpura-pura tidak mendengar itu semua. Agaknya saya terlelap. Tiba-tiba saya terdengar suara orang perempuan disertai bunyi ketukan pada pintu berkata, "Tuan, sarapan sudah dihidangkan." Dan ketika itulah tepat pada pukul 6 pagi jam loceng saya pun berbunyi. Saya bingkas bangun akibat terkejut, tapi bukan kerana jam itu tetapi kerana terdengar bunyi suara tadi. Saya masih berada di katil dan tertanya-tanya sama ada saya ini bermimpi ataupun memang rumah ini berhantu. Entahlah. Namun suara yang perlahan itu masih lagi terngiang-ngiang di telinga saya. Selesai membaca ayat-ayat suci, saya pun masuk ke bilik air untuk mengambil wuduk. Melalui tingkap bilik tidur, saya nampak Fajar sedang menyingsing. Hantu dan jin tak akan menampakkan diri mereka pada siang hari. Itu yang saya fikirkan. Justru, saya berasa cukup berani untuk membuka pintu bilik tidur dan melangkah ke ruang makan. Tidak ada apa-apa pun di atas meja makan. Tidak ada cawan maupun piring. Tidak ada garpu maupun sudu yang bersepah.
dan tidak ada roti bakar, mentera dan telur yang lazimnya dihidangkan kepada majikan Eropah. Saya membuka laci almari dekat meja makan. Di dalam laci itu tidak ada garpu dan sudu pun. Maka tahulah saya yang sesungguhnya saya ini hanya bermimpi. Malangnya, beberapa minggu selepas itu, saya mengalami kejadian yang sama. Ada seseorang melakukan perkara yang sama di ruang makan saya. Saya tertanya-tanya sama ada mungkin saya boleh bermimpi perkara yang sama secara berturut-turut ataupun tidak. Mungkin ada roh seseorang yang pernah tinggal di sini yang menemui ajalnya dengan cara yang dahsyat. Saya tinggal dan tidur bersendirian di rumah itu tanpa rasa takut. Pada hujung minggu, rakan-rakan saya daripada sekolah Henry Gurney di Teluk Mas akan datang bermalam di situ. Dan pada suatu hujung minggu, rakan saya yang bernama Munu Sami datang seorang diri untuk bermalam di rumah saya. Dan keesokannya, apabila berjumpa dengan saya, dia pun berkata, Saya ingat awak buat sarapan untuk saya. Saya terdengar cawan dan piring, garpu dan sudu berlaga-laga di meja makan. Lepas itu awak panggil saya supaya saya keluar. Tapi apabila saya pergi ke ruang makan, tak ada apa-apa pun di atas meja. Awak ada panggil saya ke? dan saya berkata padanya, agaknya kamu ni bermimpi rasanya. Saya tidak memberitahu dia perkara yang sama ini pernah pun berlaku pada diri saya. Dan Muniandi terus berkata, Taklah, saya dengar awak panggil saya. Muni Sami mula berkeras. Betul, memang saya ada panggil awak, tapi saya nak ajak awak makan thosai di bandar. Jom, saya berkata kepada Munu Sami. Dan dia terus mengekori saya tetapi memandang saya dengan pandangan yang penuh curiga. You punya rumah ni ada hantu ke? Tanya Munu Sami lagi seolah-olah macam tidak berpuas hati dengan jawapan daripada saya. Dan saya menjawab, no lah, mana ada hantu. Saya tetap berkeras menyedapkan hati sendiri. Bersambung.